Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So, welcome back to my channel. Excuse me. First kali aku minta maaf sebab dah lama sangat tak post video. Walaupun channel aku baru sebab agak sibuk sedikit, masa tak mengizinkan. Okay, so by the way, kali ni berbeza sikit daripada video pertama aku. Kali ni kalau ikut video pertama aku atau aku explain tentang taktik ataupun attacking midfielder dan sebagainya. Untuk video kali ni aku lebih nak tekankan kepada taktik yang aku berjaya create sendiri. Yang ni tidak ada copy daripada sesiapa, aku buat sendiri dan telah dicuba sebanyak 2 season menggunakan Watford. Yang mana season pertama aku berjaya menang championship, dan season kedua dengan player-player yang aku beli berjaya menang BPL ataupun English Premier League ataupun Barclays Premier League, FA Cup dan juga Carabao Cup. Alright, dan banyak lagi lah. So yang ini tidak ada edit, tidak ada save load dan sebagainya, yang akan aku tunjukkan sekejap lagi. Dan tidak ada editor, kalau korang tengok kat sini pun tidak ada editor, aku disable. Alright, so taktik ni kita straight away pergi, kita tolak tepi siapa yang kalau nak petikai ke apa, kita tolak tepi. So taktik ni berdasarkan formation yang aku suka guna, one of my favourite formation, iaitu 4-2-3-1. So aku try benda ni banyak kali, try and error menggunakan squad yang lain ataupun save yang lain, dan finally berjaya buat benda ni. So aku akan explain detail beserta dengan link dan sebagainya. Alright, link untuk download taktik ini complete dengan set piece, complete dengan corner, semua akan aku sertakan di description bawah. Link untuk training pun aku akan masukkan dalam description di bawah nanti. Alright, okay. So straight kita pergi kepada formation ni. So formation ni, first kali apa yang aku nak build daripada formation ni adalah first kali aku nak guna formation 4-2-3-1 yang aku gunakan sekarang. Kedua, aku sukakan gameplay Tiki Taka. Tapi kalau korang, siapa yang dah biasa main FM, dia akan faham Tiki Taka kebelakangan ni akan banyak buang masa. Dia akan banyak possession tapi kurang penetration ataupun kurang goal. Dia akan banyak buang masa. Dan kalau habis game pun, kalau kat FM21 ni, fan akan komen possession je lebih tapi goal tak ada. So aku nak ada taktik yang first kali 4-2-3-1, main tiki taka, banyak gol, dan kemudian striker aku banyak gol. Bukan inside forward, bukan apa, sebab kebanyakan tiki taka punya taktik atau formation akan menggunakan deep lying forward ataupun false nine. Tapi aku tak nak, sebab kalau gunakan false nine atau deep lying forward, maka diorang akan kurang score. Alright, so ini adalah formation yang aku create sendiri. So let's go. First kali kita pergi kepada keeper dia. Keeper adalah aku gunakan sweeper keeper on attack, sebab kita gunakan higher defensive line. Alright, complete wing back untuk right back dengan left back. Kemudian defend, satu ball playing defender defend, central defender defend. Kemudian mid kita pula aku gunakan deep line playmaker, box to box midfielder, inside forward attack, attacking midfielder support, kemudian advance forward. Alright, kita akan datang balik kepada ni, kenapa aku gunakan formation roles ni dan sebagainya. Kita pergi kepada taktik ni dulu. Alright, so in possession, kalau korang tengok kat sini, attacking width dia narrow. Kenapa aku nak main narrow? Sebab untuk main tiki taka ni, kalau kita main wide agak susah, especially dengan formation 4-2-3-1. Kalau kita main wide, passing kita akan agak, nak main short pass tu agak susah sebab semua main wide kan. So aku memang nak main narrow. Tapi salah satu sebab kenapa aku main narrow adalah disebabkan bila aku main narrow, so inside forward akan masuk ni, yang sini masuk sini, ni akan masuk sini. So tengah ni akan padat untuk banyak kita main short pass, tapi complete wing back kita left and right memang diorang akan push. So aku akan tunjukkan dalam video nanti contoh-contoh goal dan sebagainya, macam mana kita main penuhkan tengah ni, dan kemudian kiri dan kanan kita kosong untuk kita long pass ke sana, buka open game dan sebagainya. So aku akan tunjukkan nanti. So aku punya option adalah narrow. Kemudian
Play out of defense, yes, aku suka play out of defense. Sebab kita nak build the game kan, main tiki-taka. Focus through the middle, of course. Sebab nak main again tiki-taka, kena dengan taktik aku narrow. Alright, underlap left, underlap right. Yes. So memang aku nak benda ni sebab aku, one of the reason adalah untuk aku nak overload juga aku punya opponent punya penalty box. Alright. Okay, so passing. Passing aku gunakan slightly shorter sebab kalau aku try guna shorter, dia akan lebih banyak possession tapi kurang lah dia punya penetration tu. So aku dah try beberapa jenis passing. Dan aku rasa slightly shorter ni adalah yang terbaik dan kemudian tempo higher. Alright. Kalau aku guna extremely high, dia akan kurang sikit lah. Dia akan banyak pass, lepas tu kantoi sebab tempo dah higher. Tempo ni dia bukan kelajuan kita passing bola tu sebenarnya. Tempo ni adalah macam mana kekerapan. Makin tinggi tempo kita tu, makin kerap lah kita untuk push masuk ke kotak penalti ataupun gol lawan lah, ke kawasan lawan. So itu tempo. Ramai orang faham tempo ni passing cepat ke apa semua-semua, tak. Sebab tu tak sini this will ask the team to go about their business in more urgent fashion than the team mentality allows, moving the ball around quickly. So berarti cepat-cepat nak attack. So pada aku kalau terlampau tinggi sangat, cepat nak attack akan banyak mistake. Alright, so pada aku higher ni just nice lah, just nice. So kita akan push dia punya opponent, kita akan push, kita akan bawa the game, we bring the game to the opponent. Tak kisahlah opponent tu kelab besar ke kelab kecil ke, dan kita akan sedaya mungkin semampu kita untuk usaha untuk nak create the goal. Sebab tadi akan tunjukkan aku agak terkejut dengan hasil ataupun result daripada taktik ni, yang mana aku gunakan ni memang attacking dan terpulang pada korang lah untuk nak selesaikan. Sebab taktik ni aku create adalah untuk create a lot of shots. So kalau pada aku taktik ni berjaya sebab dia create a lot of shots, tapi goal atau tak goal tu bergantung pada player korang, bagus ke tidak ataupun perform ke tidak. Alright, so tempo higher, time wasting never, work ball into the box. So macam mana kita nak tiki-taka, so kita nak kalau tak work ball into the box, dia akan passing, dia akan orang kata tak sabar lah, berarti dapat peluang shoot dia akan shoot. So aku tak nak, aku nak ada elemen tiki-taka kat situ. So that's why aku ambil work ball into box. Low crosses ni sebab agak susah nak jumpa striker yang tinggi dan laju dan boleh dribble. So kebanyakan striker yang laju tak berapa tinggi. So option aku adalah untuk guna low crosses. And then untuk dribbling, yes, aku nak player aku dribble. Dan aku nak juga be expressive sebab aku nak dia tiki-taka. Alright, so in transition, macam biasa, aku gunakan agak macam gegen press juga, counter press dengan counter. Memang aku nak push. Sebenarnya kalau nak lebih cantik gameplay, kita akan gunakan hole shape. So bila dapat bola tu, kita punya player, kita punya full team, kita akan whole shape tau. Dia tak akan counter berterabur macam tu. Dia akan whole shape. So formation 4-2-3-1 ni akan kekal. Jadi tiki-taka tu lebih cantik tapi lambat lah. Sedangkan kalau aku try dah guna whole shape ni memang agak cantik sikit tapi pada aku kurang efektif. Counter ni bila dapat, jadi diorang akan terus secepat mungkin attack opponent punya kawasan. So aku lebih prefer counter. Alright, dan kemudian untuk goalkeeper in possession, kalau dapat bola kat goalkeeper, aku suka build daripada bawah macam tadi. So distribute to centre back dengan full backs lah. Alright, out of possession pula, higher line of engagement dengan higher defensive line. Macam aku cakap, dia ada elemen gegen press juga, walaupun di tiki-taka, tapi taklah seteruk gegen press yang fully gegen press macam Liverpool main ke semua, tak. Alright, defensive width standard. Walaupun aku main formation narrow, tapi aku nak ada standard. Sebab kalau terlampau narrow sangat, aku kesian kat aku punya full back sebab diorang dah push nanti. So kalau main narrow kat sini, kiri dan kanan aku akan expose. So aku tak nak, aku nak defensive width aku letak standard. Use tighter marking. Pressing aku letak more urgent. Kalau korang perhatikan siapa yang biasa guna taktik nap ataupun a few taktik creator, diorang akan gunakan extremely urgent, tapi aku tak nak.
Sebab extremely urgent ni biasanya minit 70 macam tu kebanyakan player dah pancit. And then banyak game lagi nak main, so takut senang injury dan sebagainya, cepat pancit aku tak nak. So pada aku gunakan more urgent cukup. Pada aku cukup dah. Alright, prevent short goalkeeper distribution. Yes, aku nak aku punya striker dan player push up sebab dia ada elemen Giga press juga aku nak. Supaya kadang-kadang diorang buat mistake, kita akan dapat goal. Dan get stuck in. Okay, get stuck in ni sebenarnya pada aku a negative trait, negative thing untuk kita nak adakan dalam taktik, tapi aku terpaksa buat. Sebab bila aku kurangkan more urgent ni, jadi player aku tak pressing sangat lah. Macam mana kalau extremely urgent. So more urgent tu ada pressing tapi taklah sekuat ataupun serajin betul-betul nak press dia macam extremely urgent. So kat more urgent, aku perlukan get stuck in supaya lebih efektif. Bila mana pressing tu more urgent, dia tak kata intense pressing macam extremely urgent, tapi get stuck in. Berarti sekali dia press tu dia memang dia try sebetul mungkin lah untuk nak dapatkan bola tu balik. So pada aku satu combination yang bagus, cuma ada downside dia adalah kadang-kadang kita akan dapat yellow card. Yang mana aku akan explain macam mana cara-cara dia. Taklah seteruk kalau kita main extremely urgent dengan get stuck in. Aku tengok net banyak gunakan extremely urgent dengan get stuck in. Aku tak nak. Aku gunakan more urgent je. Alright, tapi ada get stuck in. So yellow card tu taklah seteruk kalau guna formation nap dan sebagainya. Tapi akan ada juga yellow card. Alright, so aku akan tunjukkan nanti. Okay, so kita balik kepada taktik tadi. Okay, so tujuan aku buat formation ni macam aku dah ceritakan tadi, attacking. Dan aku kalau boleh, aku punya filosofi aku adalah attack is the best defense. Kalau kita punya team asyik dapat bola dan attack, maka pihak lawan tak boleh nak attack kita balik. So itu actually adalah cara kita defend juga, betul tak? Kan? So itu adalah aku punya filosofi lah, attack. Sebab tu kalau kita tengok taktik ni, aku akan tunjukkan korang sekejap lagi. Dia punya result dia. Setiap perlawanan, walaupun lawan kelab-kelab besar, kita punya shots akan banyak gila berbanding dengan dorang. XG kita ataupun expected goal kita pun akan jadi lebih banyak daripada dorang. So berterpulanglah kepada player-player korang sama ada nak convert peluang itu untuk jadi goal ataupun tidak, itu bergantung pada player korang. Perform atau tidak, score ataupun tidak, hebat ataupun tidak, bergantung pada player-player korang. Okay, so kita pergi kepada player instruction pula. So untuk goalkeeper, tak ada apa. Untuk full back, complete win back, back kanan, complete win back, aku letakkan shoot less often dengan close down more. So close down more ni aku memang perlukan dia rajin lah untuk dia turun naik, untuk dia close ball cepat dan sebagainya. Shoot less often ni sebab bila kita tiki-taka ni kadang-kadang dapat bola kat dia. So sebab dia akan banyak ada kat wide position kan. So bila dapat bola kat dia, aku tak nak dia shoot aku tak nak. Sebab tu aku nak striker aku yang score. So shoot less often. Sama juga macam left back, same. Untuk ball playing defender aku nak ada dribble less. Walaupun aku main daripada bawah, build daripada bawah, tapi aku tak nak ada dribble sangat. Kan? Sama juga macam yang ni. Okay, ni tak ada apalah. Ni central defend aku tak ada apa. Deep laying playmaker aku. Aku biarkan tak ada role, tak ada apa-apa extra instruction. Box to box midfielder aku, again aku letakkan shoot less often, memang aku tak nak. Inside forward attack, aku letak shoot less often, sama juga dengan inside forward left, shoot less often. Yang ini pun aku letak shoot less often. Dan kemudian aku punya advance forward aku biarkan, tak ada apa-apa. Alright, okay. So kepada jenis-jenis player yang kita nak. Okay, untuk keeper ni, sweeper keeper ni normal. Sama, mana-mana keeper pun yang boleh save, yang boleh selamatkan bola, good reflexes. Apa lagi? Kalau kita tengok sini, alamak, ada tengah down lah. So agility, positioning, reflexes, handling, one-on-one, ini semua penting untuk goalkeeper. Kemudian Dodo. Right back aku, okay. Untuk right back, untuk full back kita lah kiri dan kanan, aku tekankan speed, stamina of the ball. Sangat penting. Alright, kalau ada positioning dengan tackling ni bonus. Tapi speed, stamina dengan off the ball sangat penting. Positioning ni kalau ada bonus lah. Alright, okay, itu adalah untuk sebab
right back ni dengan left back yang aku tunjukkan sekejap lagi, aku perlukan diorang untuk turun naik dan sebagainya. Memang perlukan stamina dan speed. Sebab once diorang dah naik, kita dah overload opponent punya penalty box. Bila nak kena counter, dia perlu turun balik. So speed dan stamina sangat-sangat penting. Okay. So untuk defend ni tak ada apa. Aku just pentingkan normal punya attributes lah. Kita tengok speed, positioning, marking, tackling, strength. Itu biasalah, tak ada apalah. Just standard korang punya attributes untuk defend. So left back aku pun sama. Speed, stamina of the ball. Sangat penting. Okay, so untuk deep line playmaker ni, okay. Sebenarnya kalau nak save, deep line playmaker ni on support, kalau nak ada, aku pernah try dulu starting aku letak on defense sebab dah kalau semua attack takkan ada orang mid yang akan cover mid, tapi bila aku letak dia defense, dia akan tinggal seorang-seorang kat luar dan kurang support dan macam seolah dia ni ketinggalan tau, tak termasuk dalam build up ke macam tu lah. Aku pun tak tahu nak explain sangat macam mana. So bila aku letak kat support baru aku nampak fungsi dia lah. Alright. So deep line playmaker ni aku perlukan attributes yang mana lebih kepada technical lah, lebih kepada technical. Technical dengan mental. Yang mana passing, vision of course sebab dia deep line playmaker, dan kemudian kalau ada tackling just nice. Kalau ada tackling sikit just nice. So passing, vision dengan tackling ni sangat-sangat penting. Walaupun on support tapi kalau ada tackling sangat bagus lah. So bila defend tu dia at least backup. Untuk korang punya box to box midfielder pula, tak perlu sangat apa, aku lebih utamakan physical orang. Yang mana stamina 19, strength 18, kemudian work rate 16, aggression 16. Ini adalah box to box yang kau nak. Dia adalah player kau yang pada aku kena paling complete lah. Dia kena turun naik, dia kena defend. Sebab kalau dia tak ada defensive attribute, korang sakit sikit lah. Right, so dia kena rajin, dia kena macam ni. Strength 18 aku puas hati lah. Stamina 19 memang puas hati. Aggression 16, work rate 16 memang sangat puas hati. Alright, so ini box to box midfielder. Okay, kita pergi pada attacking midfielder pula. Attacking midfielder ni adalah connector kepada kau punya team lah. Dia akan combine, dia akan sambungkan korang punya passing ni, sama ada wide, sama ada ke depan dan sebagainya. Dia lah ni right, connector untuk nak sambungkan. Sebab kadang-kadang deep line playmaker kau ni kalau ada masa dia boleh hantar long ball, dia akan hantar long ball. Tapi kalau tak ada, ini sebab tu aku cakap dia ni adalah penyambung. Dia yang sambungkan attack kita. So yang korang perlukan di sini, alamak jatuh lagi. Maybe sebab dah habis season kot, aku baru habis season. Jadi diorang tengah vacation, sebab tu tengah down. So Nachi Unova ni passing, vision, flare, dribbling. Ini aku pentingkan lah. Flare ni tak penting sangat, sorry. Passing, vision, dribbling, agility. Sangat penting. Alright. So dia kena dribble sikit, dia kena passing dan sebagainya. Alright. Itu adalah untuk attacking midfielder. Aku try attack. Aku pernah letak attacking midfielder attack. Tapi isunya adalah bila mana aku letak attack, dia akan masuk juga sekali dalam kotak penalty. Jadi terlampau crowded sangat pun tak seronok juga. Jadi aku nak dia, aku letak attacking midfielder support. Okay. So kita pergi pula kepada wingers kita, inside forward kita. So inside forward kita pada aku sangat simple. Speed, dribbling. Dua tu je aku perlukan. Tengok Marcus Edwards ni, kalau korang boleh dapatkanlah. Memang pada aku power gila. Alright, acceleration dengan pace memang laju. Flare dia 18, dribbling dia 18, off the ball dia 17. Cukup. And dia laju, dia boleh dribble, dia ada flare, dan off the ball dia sangat tinggi. Cukup pada aku. Jude Bellingham dia pula, memang aku beli dia, sengaja aku beli dia untuk main kat wing sebab pada aku dia boleh perform. Sebab nak beli yang lain, aku tak tahu kenapa rezeki aku dalam save aku ni banyak inside forward yang tak berapa menjadi sangat. Apa namanya, kalau tengok Vinicius Junior, Rodrigo, Ansu Fati, kebanyakannya tak menjadi sangat. Aku pun tak tahu kenapa. So Bellingham, acceleration 15, pace 16. Aku rasa acceleration boleh naik lagi 16 lah. Pada aku 16 sweet spot lah. Alright, flare 14 tak penting sangat, tapi dia boleh dribble dan dia pun baru umur 18, so should be okay lah pada aku. Alright. Kemudian finally adalah striker korang.
Striker korang ni kalau boleh aku tekankan speed dengan finishing composure. Itu sahaja. Alright. Kalau tengok kat sini speed 18. Ini adalah complete player aku. Aku bersyukur gila dapat beli dia. Complete player aku pada aku. Sebab nak beli Haaland memang tak mampu lagi. Alright. So acceleration 18, pace 18, off the ball 17, composure 18, finishing 17, dribbling 17. Pada aku sangat-sangat complete. Dan aku akan tunjukkan korang taktik ni dia punya result dia macam mana. Alright. Sebelum aku beli dia awal season, waktu main kat championship aku hanya pakai João Pedro sahaja. João Pedro dengan Troy Deeney. So kalau kita tengok kat sini 38 gol, 38 games, 14 gol sahaja. Rating 6.79. Troy Deeney pula 41 game, 9 gol, 4 assist sahaja, 6.38. Sebab Troy Deeney ni sangat slow. Slow, pace 10, acceleration 13, slow. Si João Pedro ni pula boleh tahanlah laju 14-14 tapi finishing 12 sahaja, composure 13 sahaja. So tak berapa ngam. Tapi kita tengok bila pergi kepada Pellegrini yang mana dia join aku pada season ni. Season lepas 38 game, 27 gol, dia main kat Monaco. So season ni aku beli dia. Guys, 37 game, 67 gol guys. 8 assist. Itu kat Premier League. Yeah, right. Kalau jumlah keseluruhan gol dia 45 game, 84 gol. Dan kalau kita tengok kat sini, ya, 67 gol. Seriously, paling tinggi aku pernah dapat. Yes, dia ada ambil penalty dan sebagainya, tapi takkan semua penalty sampai 67 kan. So berarti taktik yang aku gunakan ni adalah main dia akan banyak skor pada squad striker. Assist pula kalau kita tengok, sekejap selection info is it? Okay. Assist pula, paling banyak assist adalah Marcus Edward, aku punya inside forward kanan. Aku punya attacking midfielder dengan aku punya inside forward kiri. So 3 orang ni macam aku cakap adalah creator. Si Nico ni pula adalah deep lane playmaker aku. Assist 18. So okey lah, berarti ini adalah penyumbang-penyumbang. Sebab tu kalau korang ingat taktik aku kat player, aku letak inside forward ni shoot less often, shoot less often, shoot less often, shoot less often. Ini pun ada shoot less often. Supaya diorang tak shoot merapu-rapu. Diorang lebih kepada nak supply kepada striker kita. Alright. So squad tadi, kita tengok goals pula paling banyak 84. Kemudian inside forward. So taktik ni aku sertakan juga ada instruction untuk corner dan sebagainya, tapi taklah main kepada set piece. So sebab tu aku punya defend ada juga gol 8-6, tapi taklah banyak. Yang banyak adalah yang ni, Pietro Pellegrini. Okay. 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 So training pula, aku gunakan training yang telah disediakan oleh RDF. Aku akan sertakan link di bawah nanti. Korang boleh tengok video YouTube RDF tu dan ikut sebiji-sebiji apa yang dia buat. So itu adalah training aku sepanjang 2 season aku main dengan Watford ni. Alright, dari segi macam mana attribute naik dan sebagainya, itu semua ada dalam video yang aku akan sertakan link yang RDF punya. Aku tak boleh ambil kredit sebab itu RDF yang buat. So aku akan tunjukkan korang nanti. Dalam link korang boleh tengok video tu nantilah. Okay. So training aku handle sendiri, aku tak bagi pada assistant, aku handle sendiri sepenuhnya training. Apa lagi? Okay. Dalam game, nanti korang bila tengah main game nanti korang akan ada advice daripada korang punya assistant manager. Sama ada nak marking player ni ke, nak press player ni ke, nak apa ke. Ikut sahaja segala apa suggestion dan advice dia buat, dia bagi, ikut sahaja kecuali play for set pieces. Kadang-kadang dia akan cakap play for set pieces, yang tu tak payah, ignore sahaja. Tapi selain daripada play for set pieces tu, ikut je. Maksudnya senang, kalau dia bagi advice untuk ubah tactical kau, jangan. Play untuk set pieces ke, play more long passes ke, apa semua, itu semua mengubah tactical, jangan ikut. Tapi kalau dia suruh marking player, pressing player, mark tightly kat player, yang itu boleh. Yang mana kau akan instruct player-player kau untuk marking opponent korang, yang itu dibolehkan, korang ikut.
just accept ataupun ikut dia punya suggestion dia. Tapi kalau dia suggest untuk tactical, tak perlu ikut. Alright, okay. So, aku nak tunjukkan korang gameplay ni macam mana. Dalam banyak-banyak game ni, aku banyak kelab yang aku tak boleh, ada satu kelab yang aku tak boleh tapau. Kelab-kelab besar ni adalah Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Man United, semua aku boleh tapau menggunakan taktik ni dengan Pellegrini yang sangat padu. Dengan Liverpool ni aku tak tahu kenapa, sama ada game ni bias ke apa, tapi aku tak boleh tapau dia. Sekali je aku boleh menang dengan dia. So dengan Liverpool kalah 3-2, itu pun Pellegrini aku skor 2, which is pada aku okey lah. Game menang tipis 3-2 walaupun dalam main kat away kan, kat Liverpool punya tempat. So pada aku okey lah 3-2, tapi tetap kalah. Aku pun tak tahu kenapa. Susah sangat nak lawan, nak kalahkan Liverpool ni. Liat gila. Again, kat Liverpool main kat home aku akan boleh menang, tapi seri 2 sama. Liat sangat. Sekali je aku dapat kalahkan Liverpool, which is FA Cup final 3-1. Alright, okay. So aku nak tunjukkan korang gameplay yang padu. Alright, so kita first kali aku dah listkan kat sini Carabao Cup first season lawan West Ham. Okay. So gol ketiga ya. Kita tengok. Okay. So kita tengok gameplay. Aku akan tunjuk beberapa gol supaya kau boleh dapat tengok macam mana. Okay. Itu yang pertama. Tengok macam mana dia pass dan through ball, kemudian gol, tiki taka. Kemudian lawan Brighton, silap, sorry. Lawan Brighton, gol pertama dan gol keempat. Alright, kita tengok Pellegrini. Gol pertama dia. Okay, so kita tengok tadi passing dapatkan attacking midfielder, through ball dan score. Okay, dan kemudian satu gol lagi. Okay guys, tengok. Pada aku suka lah gameplay tiki taka macam tu. Dia pass ke sini, dia pass balik, dia tolak balik ke attacking midfielder Quina aku. Dia back heel, set untuk Pellegrini dan kemudian Pellegrini score. Alright, kita tengok lagi sekali. Alright. Kemudian Watford versus Sheffield United. Gol yang keempat. Kita tengok Sheffield United. Kita tengok. Okay, itu adalah salah satu long ball yang sangat lawa pada aku. Dapat daripada right back, dia terus hantar dan striker kau akan finish. Okay, next lagi kita tengok lawan Spurs. Aku tak tahu Spurs ni ayam ke apa. Logo pun ayam. Aku minta maaf kalau ada peminat Spurs. Tapi memang kat sini gol-gol cantik-cantik lah. Okay, gol pertama, kedua dan ketiga kita tengok Pellegrini punya skor. Dia skor 5 by dalam game ni, Pellegrini. 5-5 dia skor. So aku cakap taktik ni memang striker akan skor. Yes.
adalah 3 gol daripada Pellegrini. Kita tengok lawan Aston Villa. So aku suka combination midfield aku dengan wide player aku dan sebagainya. Dia akan macam ding-dong pass tau. Dia pass, kemudian dapat pada striker dan score. Alright, kita tengok lagi Newcastle pula. Sheffield lah, Spurs. Kita tengok lawan Newcastle. Gol ketiga dia. Lagi sekali bola laju. Bola jauh. Okay, itu adalah true pass daripada attacking midfielder aku, Nachi Unova. Kemudian kalau kita tengok, kemenangan paling besar aku dalam season ni adalah lawan Crystal Palace, yang mana aku tibai diorang 9-1. Alright, yang mana Pellegrini aku punya striker skor 4. Alright, so kita boleh tengok lah. Aku rasa untuk gameplay kita akan tengok ke semua gol daripada game ni. Kemudian kita akan habiskan. Okay, watch goals. Kita akan tengokkan. So korang boleh nampak, walaupun menggunakan tactical yang agak defending dorang, park the bus, tapi kita skor 9. Let's go. Okay, so itu adalah gol-gol yang ada banyak lagi gol, tapi aku rasa cukup lah kot. So macam aku cakap, taktik ini adalah attacking, dan kebanyakan game kita akan dapat lebih possession dan lebih shots. Okay, kita tengok lawan Wolf. Lawan Wolf, kalau kita tengok shots on target 19 berbanding 8. Possession kita 58 banding 42. XG kita 2.39 banding 0.78. Alright. Kita tengok mana lagi. Kita tengok kalau lawan Tottenham ni. Shots 26 banding 5 guys. XG 3.35. XG ni expected goal lah. 3.35 banding 1.29. Possession je kita kurang sikit. 46. Tapi aku akan tunjukkan korang. Lawan Man United ni sama juga ke? Yes, shots 30 banding 15. Kita 2 kali ganda. 30 banding 15. XG kita 3.43 banding 1.67. Possession 51. Okay. Dan aku nak tunjuk korang team detail. Okay, kalau kita tengok kat sini,
average possession, kita nombor 2 dalam league. First kali adalah Manchester City 57, kita 56. So berarti ini adalah possession base juga. Alright. Possession base kita 56 banding City 57. So okey lah, nombor 2 dalam league. Pada aku sangat okey. Alright. Kemudian kalau kita tengok goals kita pula, kita create goals, kita score goals. Beza guys, 139 banding 76. Sangat jauh beza. Goals per game 3.66 banding 2. Yes. Expected goal XG kita 106.72 banding 69. Sangat jauh beza. Dan penalty kita cuma dapat 12 penalty saja. Okeylah. Nombor 1 dalam liga lah sekali dengan Chelsea, tapi 12 banding dengan berapa banyak gol kita skor, 139. So berarti tak banyak penalty kita skor. Alright. Cross completion kita 27%. So kita banyak cross. Apa lagi? Clear cut chances created 37 banding 26. So sebab tu aku cakap taktik ni aku create adalah untuk bantu korang cipta. Taktik ni pada aku okey dah untuk main attacking, untuk nak main score. Cuma score ataupun tidak bergantung kepada player-player yang korang ada. Alright. So aku akan letakkan download link kat bawah ni untuk korang download taktik ni. Alright. So aku harapkan siapa yang dah try guna taktik ni, tolong bagi komen-komen sebab aku adalah YouTuber yang baru sahaja berjinak-jinak untuk post video ni, untuk nak ni. Aku pun have fun untuk nak share apa yang aku dapat dengan korang, football manager player, football manager yang katalah kepada manager yang tengah cari sebab asyik bosan je ikut taktik orang, asyik guna taktik net dan sebagainya. So boleh try, dan kalau korang dah guna, tolong komen kat bawah hasil result yang korang dapat. Cuma aku tekankan, pastikan benda ni memang plug and play, tapi pastikan korang punya familiarity ni penuh. Kat sini semua penuh, setiap player penuh. Kemudian dynamic korang ni pun team cohesion at least bagilah penuh supaya untuk taktik ni berjaya. Alright, janganlah harapkan sekali masuk taktik tak familiar lagi, korang dah nak, orang kata apa, dah nak expect result agak susah sikit lah. Alright, okay. So player-player punya roles ni pastikan semuanya betul. Okay, sebab aku pernah try main Ismail Benacer ni. Ismail Benacer nama dia kan? Ismail Benacer ni, aku pernah letak dia dulu sebagai box to box midfielder, tapi kurang menjadi berbanding dengan Casey. Kita tengok kenapa. Alright, berbanding dengan Casey. Aku tunjukkan. Okay. Attributes, midfield roles, box to box midfielder support. Okay. Macam aku cakap, untuk role box to box midfielder ni aku lebih tekankan kepada player yang agresif, yang push forward, yang boleh defend dan sebagainya. Okay. So untuk acceleration, Benacer menang. Balance, Casey menang. Pace, Casey menang. Stamina, Casey menang. Benacer ni. Strength 18 banding 12. Of course Casey menang. Okay, aggression 16 banding 15. Tak jauh beza lah. Anticipation, composure tak penting sangat. Decision pada aku boleh lah, tak penting sangat. Off the ball 14 banding 13. Positioning 14 banding 15. Teamwork 17-15. Work rate 16-16. Dribbling, yes, Benacer lebih. Tapi pada aku tak perlu dribble sangat. Aku box to box tu aku lebih perlukan player yang keras sebab dia boleh turun naik dan defend. Tackling 15-14. Right? Tapi strength dia ni sangat penting. Strength dan stamina sangat penting. So, bila aku letakkan Ismail Benacer kat sini, bukan tak boleh. Tapi pada aku dia kurang menjadi sangat taktikal aku. Sebab aku perlukan player yang keras kat sini. Antara yang aku boleh suggest kalau letak kat sini, selain daripada Casey, kita korang boleh letak Scott McTominay daripada Manchester United, N'Golo Kante, lepas tu korang boleh letak siapa lagi, tak silap aku Valverde, tak silap aku nama dia, daripada Real Madrid, Milinkovic daripada mana, Lazio tak silap aku. Lepas tu siapa lagi, Bentancur daripada Juve. Itu semua boleh letak kat sini. Ataupun Goretzka, kau boleh letak sini. Alright, player-player yang macam Benacer ni dia lebih kepada tactical dah. Aku rasa dia lebih sesuai untuk deep line playmaker. Yelah, deep line playmaker dah. Dia lebih sesuai untuk deep line playmaker. Aku pernah nak beli Sandro Tonali, tapi aku tak jadi sebab
Kita tengok kat sini, dia punya off the ball dia kurang. Walaupun dan strength dia agak kurang 13. Aggression 16 cantik dah. Work rate 17 cantik dah, tapi strength dia kurang sikit dan kemudian dia off the ball dia tak cantik. So aku tak jadi untuk ambil dia. Antara satu lagi yes kau boleh ambil. Ini favourite aku nak beli tapi tak mampu. Iaitu Barella daripada Inter Milan. Box to box. Strength dia 14 which is pada aku okey dah. Work rate 18, aggression 19, tackling 17 guys. Off the ball dengan positioning 15, passing 16, vision memang pada aku padu lah. Stamina 17, sangat cantik. Masalahnya satu je. Bila aku tanya, dia nak 80 ke 101 million. Mana nak cakap duit. So, tak jadilah aku beli dia. Alright, so aku harap korang enjoy dengan video yang aku buat ni. Dan aku harap taktik ni dapat bantu korang untuk lebih enjoy the game dengan striker korang yang akan score banyak, hopefully. Alright, so jangan lupa komen di bawah result korang dan sebagainya nanti. Alright, so jumpa lagi di video akan datang dan komen juga apa-apa lagi yang korang perlukan untuk aku explain ke apa ke, beritahu supaya bantu aku untuk buat konten yang seterusnya nanti, insyaAllah. Okay, so sekian dulu tu. Assalamualaikum dan have fun guys.